Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua sahabat trader. Apa khabar hari ini? Hari ini 15 Ogos, hari Isnin. Market buka pagi tadi. Dan kita dapat lihat apa yang berlaku pada Nasdaq. Pagi tadi berlaku penurunan lebih kurang 44 pip, 50 pip lah sampai line ni, lebih kurang lah 40 pip lebih ke 50 pip penurunan daripada pagi tadi. Tak sampai candle pagi tadi adalah ni, candle pagi tadi yang ini. So penurunan dia adalah lebih kurang dalam 30 pip lebih lah. Okey, kenapa dia turun? Apa yang berlaku? Jom kita lihat, kita buat analisis sikit, dan juga apa jangkaan mana pergerakan price yang berikutnya kita boleh lihat dalam video ni, mana kita akan buat sikit analisis untuk Nasdaq untuk hari ni. Seperti biasa SOP kita SOP yang kita perlu patuhi seperti biasa, tukarkan indikator CPR Advance ini kepada monthly seperti biasa, dan kita lihat kepada daily. Kita tengok dulu apa yang berlaku. Okey, jika anda lihat price untuk monthly punya pivot, anda lihat price berada, dia dah breakout R1, price dah breakout R1, dan kemudian pagi tadi dia dah test ini consider test untuk daily punya chart. Kalau kita tengok H4, ni adalah kali kedua. Candle ni lah price tengah test sekarang ni. Sekarang ni price tengah test. Kalau kita tengok H1, dia dah test sekali pada berapa jam? Sekarang ni pukul 12 kan, lebih kurang beberapa jam yang lepas, 3 jam yang lepas dia dah test, dan kemudian naik. Dan kita tengok itu, kalau kita tengok pada daily pada monthly, pada monthly punya pivot. Seperti biasa SOP kita tandakan dulu dekat mana price berada. Yang pertama di R1 ini kita kena tandakan. Sekejap Okey, R1 tukarkan jadi color hijau untuk monthly, color hijau, terpulang pada anda untuk color apa. Kemudian tandakan anggaran dia nak pergi mana, mungkin sampai M1 dan juga R2. Ini adalah range harga yang boleh sampai R2 dan juga M2. Pivot berada jauh. Pivot monthly ni berada agak jauh. Nak tanda boleh, tak tanda pun tak apa, sebab dia jauh. Kalau dekat, kita memang wajib perlu tanda pivot lah, sebab pivot ni dia antara support or resistance yang kuat. Okey, so seperti biasa kita tukarkan kepada SOP yang kedua. Kita tukarkan kepada weekly punya pivot, dan kita tengok pada H4. Kalau kita tengok pada H4, kita nampak price sebenarnya dia sangkut dekat mana tau? Dia sangkut dekat previous high punya price. Previous high price kan, maksudnya hari Jumaat, harga tertinggi hari Jumaat dia tersangkut di situ, dan di situ juga adalah M2 untuk weekly. Okey, untuk weekly kita tukarkan jadi color purple ataupun color dark violet. Purple lah yang kita senang faham. Kemudian kita tandakan pivot point untuk weekly. Kalau nak tanda weekly punya top CPR pun boleh. Kemudian kita tandakan R1 if dia breakout. Sekiranya dia breakout di R1 ini, tapi R1 ini bersamaan dengan monthly punya line ada monthly punya line. Jadinya kita tengok pula ke SOP ketiga, iaitu kita tukarkan jadi daily time frame, daily one day ataupun daily pivot time frame. Tengok pada H1, dan ini adalah range yang kita nampak. Tu dia. Okey, ini adalah range yang kita nampak. Price sekarang ni berada di M2 dan juga top CPR untuk daily. Jadi jangkaan kita apa yang akan berlaku adalah
berkemungkinan besar price dia akan naik sehingga sini, dan kemudian if dia tak break line purple ini, dia akan turun semula, mencari monthly punya line ini, dan jika dia tak break, dia akan naik ke atas semula. Atau boleh juga berlaku sekiranya mungkin juga price berjaya break, dia akan cari line bawah ini, dan kemudian barulah dia meneruskan kenaikan. Ini adalah kemungkinan yang akan berlaku. Kalau kita tengok dari sudut trend, price masih lagi dalam keadaan uptrend. Di H1 kan, kalau kita tengok di H1, di H4, so di daily kita tahu dah price di daily di sini price berada di dalam keadaan uptrend. So untuk price turun menjadi downtrend itu bukan tak ada kemungkinan itu ada, cuma dia belum lagi break structure uptrend. Fokus kita adalah buy, dan besar kemungkinan untuk sell ini kita hanyalah fasa retracement. Jadinya mana zone-zone yang kita nak cari? Yang pertama kita kena cari zone buy. Zone buy antara yang tempat yang terawal saya nampak untuk buy adalah di sini. Satu di sini. Di sini berkemungkinan boleh menjadi satu zone buy. Satu zone buy mungkin di sini satu. Yang kedua agak jauh sebenarnya untuk buy, ada di bawah ni ada satu zone. Tapi kita boleh ambil sebenarnya di sini. Di sini juga besar kemungkinan dia boleh menjadi satu zone buy. Sekejap. Di sini mungkin boleh jadi satu zone buy juga. Di sini akan jadi satu zone untuk kita buy. Untuk kita buy di sini boleh atau tidak? Sebenarnya untuk kita buy di sini boleh, tapi dia berisiko. Bukan tak boleh, boleh tapi dia berisiko. Sebab apa? Kita tak tahu dia atas ni mungkin dia reject. Kita kena tunggu dia tembus dulu, baru dia retrace untuk kita buy. Ataupun nak selamat kita buy daripada bawah, itu adalah lebih baik sebenarnya, lebih selesa. Kalau di sini kita buy sekarang ni boleh, tapi kita kalau nak hold, pastikan anda tunggu dia break baru anda hold. Break line ni, line purple atas ni, lagi sekali dia test baru kita boleh hold. Kalau dia tak break, kita dah tak boleh hold dah. Sebab apa? Di sini sebenarnya lebih cantik kalau kita dapat sell daripada atas ni sebenarnya. Lebih cantik kalau kita dapat sell daripada atas ni. Dia ada setup sell di situ. Sebab apa? Kita kena tengok di hujung. Di sini ada resistance. Di sini ada resistance. Di sini ada resistance. Di sini ada resistance. So ini adalah significant resistance yang memang kita tahu dah. Di sini ada jadi support. Di sini dia pernah jadi support kan. Di sini dia breakout lah. Dia breakout. Jadinya di sini adalah satu kawasan yang sebenarnya kuat. Satu kawasan yang sebenarnya kuat untuk dia menjadi resisten yang kuat lah, yang kuat. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok dari segi di sini di sini, okey. Di sini, alamak, hilang pula. Okey, di sini kalau anda lihat ini, di sini terdapatnya bearish engulf. Bearish engulf yang dah telan candle sebelum dia, kan? Jadi memang strong di situ untuk menjadi satu zone bagi sell lah, kan? Zone sell di atas ni sebenarnya kalau dia tak break up. Jadi sebab tu saya kata apabila dia sampai di atas, agak berisiko untuk anda hold buy kalau anda buy daripada bawah. Okey, kalau berlaku dia naik dulu sampai sini, yang paling selamat adalah sell. Dia dah test ni sekali kan, jadi kita tahu dia akan test lagi sekali insyaAllah. Di sini kita boleh sell sebenarnya.
Kalau nak buy daripada sekarang. Kalau dia nak naik lah, kalau dia naik. Kalau tak naik, kita cut loss lah. Cut loss di bawah line hijau ni. Cut loss di bawah line hijau ni. Kalau dia naik, kita sell daripada M2 ini. Area M2 ini adalah zone sell yang kuat sebenarnya. Kalau dia break, ada dua option. Yang pertama adalah cut loss anda mesti di R1 atas ni. Yang kedua, anda letak tipis je cut loss. Itu lebih baik sebenarnya, lebih selamat. Sebab apa? Kalau dia break atas ni dan close pada time H4 close, di mana H4 close atas ni, memang agak berisiko lah. Sebab dia boleh naik terus lagi, boleh naik terus tinggi, sebab dia dah berjaya break resistance yang agak strong di sini. Okey. Jadinya untuk buy dari sini ke sini agak okey lah. Sebab apa? Buy dari sini ada 90 pip, so berbaloi. Kalau kita buy dari bawah ni ke atas pun, kita still berbaloi. Kita sekarang ini dia terperangkap di antara, yang pertama dari segi trend, memang dia uptrend, tetapi dia dah sampai di satu level resistance yang strong. Jadinya kita kena tunggu fasa retracement di sini atau di sini untuk kita buy. Ataupun kita ada satu lagi pilihan untuk kita sell, adalah di sini, di zone ini. Itu adalah paling selamat untuk kita sell. Yang dah sell daripada pagi tadi, kalau nak hold lah. Yang dah sell daripada pagi tadi. Tempat kedua untuk sell, kalau dia break, dia boleh pergi jauh. Jadinya tempat kita sell yang berikutnya adalah di atas, di level R2 ni. Sini adalah tempat yang zone sell yang, antara zone sell yang selamat untuk kita cari sell. Okey, di atas R2 ni, maksudnya di level R2 ni. Nak cantik, kecilkan lagi betul-betul dekat line purple dengan line hijau ni. Okey, kita tengok di sini line purple yang ini, untuk kita pastikan di sini ada tak level, ada tak kemungkinan untuk dia jadi satu zone. Logik tak untuk jadi satu zone buy di sini? Ya, logik. Kalau kita tengok di sini ada dia breakout. Okey, di sini kalau kita tengok dia breakout, kemudian dia tembus balik, kemudian dia breakout. Di sini ada dua kali reject. Yang ini dah menjadi satu kawasan strong support, kemudian dia pernah jadi support, kan, kemudian dia pernah jadi resistant, kan. Kalau anda lihat, cuma dia dah break lah beberapa kali. Jadi di area sini still valid lagi untuk dia jadi satu zone buy. Di sini juga sama, di sini pun sama. Kalau kita tengok di area sebelah dia, di sini kita tengok dia pernah menjadi satu resistance, kemudian dia menjadi support, dan dia dah breakout semula. Di sini adalah support, resistance, support become resistant, dan kemudiannya dia menjadi resistant become support. Di situ logik lah untuk kita tengok ada tak kemungkinan dia untuk menjadi zone. Kalau kita tengok di gabungan antara candle satu dengan yang kedua ni saja pun, gabungan candle ini dah tak boleh, tu tak jadi, tak kena. Sekejap kita tengok H4 kita tengok pada H4 di mana tadi, di sini. Okey, di sini anda dapat tengok price breakout, dan kemudian dia pernah test area ni lah, samalah area tempat yang kita marking dia sebagai satu zone untuk kita buy. Itu adalah cara saya melihat lah, cara saya melihat bagaimana satu-satu zone itu berkemungkinan boleh valid. Cuma di sini apa yang jadikan dia lagi strong? Yang pertama dia ada pivot, yang kedua dia ada weekly. Okey, di sini kita yakin dia strong. Di sini lebih strong sebenarnya. Kalau monthly berbanding dengan weekly, monthly lebih strong daripada weekly. Tetapi kalau monthly dia ada gabung dengan daily,
dia ada gabung dengan monthly, dia ada gabung dengan daily atau weekly, itu lagi kuat. Kalau weekly dia gabung dengan daily pun dia kuat. Jadinya di sini pun sebenarnya satu zone yang kuat ni. Di sini ada satu tempat yang kuat ni. Ini. Sebab tu saya kata kita kena tunggu dia. Kalau dia break bawah ni, memang kita tunggu buy lah di bawah sini dan kemudian dia boleh naik lagi ke atas. Kalau nak sell adalah daripada area sini. Nak buy daripada sini bukan tak boleh, boleh, tapi make sure di sini anda tahu apa anda nak buat. Kalau nak hold, anda boleh BE. Kalau tak nak BE, anda boleh close dulu, ambil profit dulu. Kalau tak, anda pegang saja pada stop loss anda di bawah sini. Okey, itu saja, agak panjang lebar hari ini sebab saya nak memberi pemahaman yang price sebenarnya masih dalam trend, cuma kita berada di kawasan yang agak kritikal, iaitu kawasan resistance yang strong di area sini, ada tiga resistance, 3 kali resistance ini ditest dan kemudian dia penurunan yang sangat panjang. Adakah dia akan ulang sejarah ini? Kita tak tahu. So kita tunggu sama ada dia break ataupun tak. Itu lebih baik, kan? Itu lebih baik. Nak buy, boleh buy sekarang, tapi anda tahu kat mana anda nak cut loss. Kalau nak buy, seeloknya adalah pada PP ini adalah paling elok, ataupun di sini pun paling elok. Kalau tengok pada H4 di sini, area ni, ini adalah engulf. Ini adalah engulf, di mana dia menelan candle yang ini. Kemudian dia dah break engulf, jadi kita percaya bahawa dia akan ada test level sini. Test level sini. Test level ni sama dengan pivot point tu. Jadi sebab tu saya kata kawasan tu adalah besar kemungkinan dia akan menjadi kawasan support yang sangat strong. Kalau dia break juga, memang itu kita tak boleh nak buat apalah, kan? Kita redha je lah. Okey, baik, terima kasih. Hari ini adalah penerangan yang sangat panjang untuk Nasdaq. Semoga anda beroleh profit pada minggu ini. InsyaAllah nanti saya akan sharekan video money management and risk and reward punya kiraan, supaya anda tahu berapa maksimum entry anda boleh masuk, macam mana cara kira. Adakah selama ni saya main agak-agak? Tak, saya tak agak-agak. Saya ada kiraan dia, nanti saya akan ajarkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.